warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita kehidupan pada hari ini. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama kembali insya-Allah dalam tadabbur Al-Quran harian kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan limpah kurnianya dan akan menjadikan kehidupan kita pada hari ini lebih ceria insya-Allah dengan berpandukan kepada Al-Quran. Dan dengan Al-Quran ini moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memandu kita ke jalan yang lebih benar insya-Allah, yang terbaik insya-Allah. Dan moga-moga dengan usaha kita yang sedikit ini kita akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pencerahan insya-Allah untuk kita hidup di atas dunia ini berpandukan kepada Al-Quran, bukan hidupnya berpandukan kepada akal pemikiran manusia sendiri ataupun berpandukan kepada apa-apa sajalah pandangan manusia yang lain dalam hidup kita, kerana semuanya adalah lemah, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari ini muka surat 538 insya-Allah, muka surat 538. Kita masih lagi bersama-sama di surah Al-Hadid Al-Hadid, selepas daripada kita telah menamatkan surah Al-Waqiah sebelum daripada ni. Surah Al-Hadid kita hari ini adalah daripada ayat yang keempat insya-Allah sehingga ayat yang ke-11. Sebagaimana kita sebutkan sebelum daripada ni bahawa surah Al-Hadid ini adalah surah Madaniyah, tetapi ada juga yang mengatakan ianya adalah surah Makkiyah, tetapi ada juga yang mengatakan ianya adalah campuran di antara Makkiyah dan juga Madaniyah. Jadi bagi kita insya-Allah daripada ayat-ayat yang kita bacakan kita akan boleh tahulah setengah tu memang daripada Madaniyah, jelas, kerana menceritakan tentang orang munafik, menceritakan tentang Hudaibiyah, menceritakan Fathu Makkah dan sebagainya. Dan ada sebahagiannya seolah-olah ianya adalah menyerupai dengan ayat-ayat Makkiyah. Yang penting insya-Allah kita bersama-sama hari ini kita menatapi bersama-sama. Hari ini billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Saya telah bacakan tadi ayat yang keempat daripada surah Al-Hadid ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kehebatannya, tentang kekuasaannya, tentang bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ayat-ayat ini sebenarnya adalah untuk menampakkan kepada kita, untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala lagi. Ma'rifatullah. Satu benda yang paling penting, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah kita kenal Allah. Bagaimana kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala? Bukannya dengan kita lihat Allah Subhanahu wa taala, bukannya nampak Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, tetapi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala bisifatihi, dengan sifat-sifatnya, dengan kekuasaannya, dengan tanda-tandanya, maka kita kenal. Dalam ayat ini yang kita baca ini, dia menjelaskan lagi salah satu daripada sifat-sifat Allah, bukan salah satu, banyak daripada sifat-sifat Allah. Yang pertamanya ialah dialah Allah tu yang apa? Yang telah menciptakan langit dan juga bumi ini dalam masa sittati ayyam. Sittati ayyam ni, ayyam dalam bahasa Arabnya ialah, kalau ikut terjemahannya memanglah hari, tetapi asalnya yaum ni adalah, maksudnya ialah mutlaqul waqti. Mutlaqul waqti ni maknanya ialah mana-mana tempoh masa saja, itu dipanggil ayyam. 6 hari maknanya 6 hari tak semestinya 24 jam, tetapi dia mungkin boleh bermakna 6 waktu. Jadi itu adalah sebahagian daripada ulama mengatakan maksudnya begitu, tapi setengah ulama lain mengatakan bahawa, ulama tafsir mengatakan bahawa maksud hari itu ialah hari dunia. Jadi wallahu a'lam bissawab, maknanya perkara ini masih lagi adalah banyak-banyak pendapat. Yang penting bagi kita ialah dianya adalah mempunyai tempoh-tempoh sebagaimana yang kita sebut sebelum daripada ni. Ada sebabnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan, dia tak menjadikan dengan dunia ini dengan kun fayakun. Allah Ta'ala berkuasa nak buat benda itu semua, tetapi Allah Ta'ala tak jadikan begitu. Kerana apa? Kerana untuk mengajar manusia bahawa perlunya kita ta'anni dalam nak buat sesuatu benda. Itu yang pertamalah. Yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala kemudiannya summastawa 'alal arsy. Kemudian dia telah istawa 'alal arsy. Perkataan istawa ni telah disebutkan sebanyak 7 kali dalam Al-Quran, dan kemudian al-arsy tu disebutkan sebanyak 21 dalam Quran, 21 kali. Jadi apa maksud istawa 'alal arsy? Dalam terjemahan biasa mungkin kita kata bersemayang di atas arsy. Bersemayang ni apa? Bersemayang ni contoh kalaulah seseorang tu kan raja, pemerintah di sebuah negara itu, dikatakan dia bersemayang di atas arasnya. Di atas apa? Di atas kerusi kerajaannya. Jadi apa maksud dia bersemayang? Adakah mesti dia duduk atas tu barulah maknanya dia berkuasa? Kalau tak duduk atau tak berkuasa? Tak. Maksudnya dia berkuasa di negeri itu. Jadi itu maksud. Jadi Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy ni bermakna bukanlah maknanya dia menguasai aras saja, tetapi maknanya seluruh alam ni adalah di bawah kekuasaannya. Istawa 'alal arsy ni adalah disebutkan adalah satu perkara yang kita sebutkan sebagai perkara yang kita tidak boleh terjemahkan secara direct lah kan. Mengikut ahli sunnah wal jamaah, maksudnya ialah berkuasa. Berkuasa di atas arasy, itu berkuasa memiliki segala-galanya di atas muka bumi ini, di atas alam ini. Kemudian ya'lamu, Allah Ta'ala tu tahu. Ini sifat Allah Ta'ala sebut lagi kan. Sifatnya apa? Iaitu ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha. Allah Ta'ala sebut ni ada bumi, ada langit. Kita ada bumi. Apa yang ada di bumi ni? Di bumi ni kadang-kadang ada benda masuk, kadang-kadang ada benda keluar. Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala tahu apa yang masuk, apa yang keluar. Dunia ni kita mana tahu kan? Dunia ni kawasan kita pun kita tak tahu kan? Apatah lagi kalau seluruh dunia ni. Seluruh dunia ni kan, bumi ni seketul ni, yang mana di hutannya, ikan di lautnya, bukitnya, salji dan sebagainya, kita tak tahu kan? Jadi hujan yang turun, salah satu daripada benda yang masuk ke dalam bumi ni apa? Air hujan. Hujan turun, di mana hujan tu turun? Di mana dia menyerap tu? Menyerap, di mana bumi yang menyerap air? Dan berapa banyak dia menyerap air tu? Kita tahulah, ahli sains lah buatlah kan kajian. Hujan turun banyak ni, dia pun tadah kan, tadah buat tadahan tu kan. Dia hanya nak tahu je hujan lebat tak lebat Dia bukan tahu berapa titik air yang masuk, berapa milimeter air yang masuk ke dalam bumi di tempat, semua tempat atas dunia. Manusia tak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang tahu perkara ni semua. Jadi sebab itulah dia kata Allah Taala ni tahu ma yaliju. Yaliju tu maknanya ad-dukhul. Yaliju tu maknanya masuk. Jadi Allah Taala tahu ma yaliju fil ardi. Kemudian wa ma yakhruju minha. Apa yang keluar daripada bumi? Apa yang keluar daripada bumi ni? Yang keluar daripada bumi ni banyak. Yang saya sebut tadi masuk dalam bumi macam-macam tak semestinya air. Air itu sebagai contohnya, mayat masuk juga ke dalam bumi. Dan macam-macam lagi, banyak kan. Kalau kita bangkai binatang yang mati kemudian masuk dalam bumi, menyerap situ kan. Banyak sangat kan. Kemudian yang keduanya Allah Ta'ala sebut sini iaitu apa? Wa ma yakhruju minha. Ulama sebut contohnya kan. Wa ma yakhruju minha. Apa yang keluar daripada bumi ni apa? Iaitu sebagai contohnya tumbuhan. Dalam tafsir Jalalain disebut kan. Tumbuhan yang bila kita tanam, bila petani tanam dalam bumi ni, apa yang tumbuh? Tak tahu yang mana satu tumbuh. Yang mana tak tumbuh, yang mana tumbuh dia tak tahu. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala tahu tumbuh. Kalaulah petani tahu biji dia tu tumbuh, kalau dia buat satu biji, tapi dia tak tahu tumbuh mana kan. Kalau ada 100 biji sawi yang kecil tu, itu depan dia. Kalau di belakang dia, dalam hutan sana, siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan. Allah Taala tahu. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar. Apa lagi yang keluar? Apa ni kita sebut logam. Wallahu ta'ala kalau insya-Allah saya harap faham logam ni apa benda? Apa-apa saja mineral yang keluar daripada perut bumi. Apa dia? Besinya, emasnya, apa lagi? Berliannya, apa lagi iaitu petrolnya. Kalau di Brunei ni apa lagi? Apa gasnya? Kita tak tahu apa yang ada dalam perut bumi tu. Allah Taala keluarkan benda tu. Jadi Allah Taala tahu kan apa yang keluar daripada tu. Berapa barrel, berapa ni semua Allah Taala tahu. Jadi wa ma yanzilu minas sama. Kemudian yang turun daripada langit. Yang turun daripada langit itu apa? Hujan. Yang turun daripada langit itu barakah. Yang turun daripada langit itu apa? Azab. Yang turun daripada langit itu macam-macam Allah Taala tahu. Dan kemudian wa ma ya'ruju fiha, dan kemudian apa yang naik ke bumi. Naik ke langit. Minta maaf, naik ke langit. Langit ni maksudnya bukan langit yang sana kita nampak tu, yang warna biru, yang warna ni. Tak maaf sekali nak hujan anytime mungkin saya terpaksa lari dah masuk dalam kereta. Jadi apa yang naik ke langit itu kita tak tahu. Kan? Apa yang naik ni? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Sama ada benda tu adalah pahala, sama ada benda tu adalah macam-macam boleh jadi kan. Tapi semua benda ya'lam. Allah Taala tu tahu. Kemudian
wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Seterusnya Allah Taala kata dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Bersama sini bukanlah bersama makna Allah Taala tu bertempat, bukan. Tapi dia nak menceritakan bahawa Allah Taala ni kan mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Jangan kamu rasa boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sekelip mata. Sekarang ni kita sedang buat apa? Sedang mempelajari, sedang mentadabbur Al-Quran, sedang mengaji Al-Quran, sedang membaca tafsir Al-Quran, kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Ya, bersama kita. Ya, Allah Taala menyayangi kita. Allah Ta'ala suka pada apa yang kita buat. Itu adalah Allah bersama dengan kamu. Allah Ta'ala tahu apa yang sedang kita lakukan. Wallahu bima ta'maluna basir. Sebab tu disebut sebab itu. Allah tahu. Allah Ta'ala melihat apa yang kamu lakukan. Basir. Basir itu maknanya ialah melihat apa yang ma ta'malun, bima ta'malun, dengan apa yang kamu lakukan. Habis. Itu ayat yang keempat. Ayat yang kelima, kita masuk sekarang lagi. Lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan lagi. Apa ni? Dia berkuasa. Apa dia kata? Lahu mulkus samawati wal ardi. Bagi dia, miliknya, lahu, mulku kerajaan. Kerajaan langit dan juga kerajaan bumi. Kita cerita sekarang, mungkin kita kata ada kerajaan. Ada kerajaan ini, ada kerajaan ini, kerajaan negeri ini, kerajaan ini. Itu kerajaan negeri itu. Raja ataupun penguasa yang menguasai sesebuah negeri itu, dia hanya menguasai negeri itu. Itu pun, dia tak berkuasa kadang-kadang setengahnya. Nak kontrol, contohnya kan, pemimpin-pemimpin katakan dunia, setiap negara dia nak kontrol corona dia, kadang-kadang tak mampu, kan? Sebab apa? Sebab dia bukan berkuasa penuh, bukan dia boleh buat macam Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak begitu. Allah Taala dia boleh kun fayakun je. Dia nak, dia akan berlaku. Dia tak nak, dia tak akan berlaku, kan? Dan bukan hanya sebuah negeri saja, bukan hanya satu makhluk saja, bukan semua virus ke, semua bakteria ke, semua benda-benda itu adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala nak buat, dia boleh buat, kan. Jadi sebab tu dia kata sini, kerajaan langit, kerajaan apa, kan? Kerajaan negara ke, kerajaan binatang ke, kerajaan apa, kan? Allah Taala berikan kepada Nabi Sulaiman sikit daripada kekuasaan dia, boleh menguasai jin dan juga boleh menguasai binatang-binatang. Jadi itu sebahagian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu lebih lagi, mulkus samad. Langit, bulan, bintang, dia nak gugurkan bintang tu di atas muka bumi, boleh. Allah Ta'ala kata lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Oleh kerana itulah maka hanya kembali kepada Allah Ta'ala sahajalah turja'ul umur. Ulama kata sini turja'ul umur ni mempunyai dua maksud. Yang pertamanya ialah bagi Allah lah tasarruf ke atas segala. Tasarruf ni maknanya dia nak buat apa-apa, dia nak bertindak apa-apa kepada manusia, kepada makhluk ni, terpulang pada dia. Dia boleh buat apa saja. Wa ilallahi turja'ul umur. Tu yang pertama. Makna yang kedua, turja'ul umur inilah makna turja'ul umur, kembali kepadanya, iaitu hukuman. Hukuman, ketetapan, sepatutnya dialah yang berkuasa. Sepatutnya kita kembali kepada dia. Apa-apa tanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya merefer kepada Quran dan merefer kepada hadis lah. Sepatutnya, kan, bukannya merefer kepada benda-benda lain. Merefer kepada manusia. Kita boleh tanya manusia, kalaulah perkara itu memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebenaran. Tapi kalau Allah Taala tak beri kebenaran, maksudnya Allah Taala dah cerita dah. Tiba-tiba kita pergi tanya manusia dan kita terima pandangan manusia. Bukan ini suatu perkara yang tidak sepatutnya berlaku pada manusia yang merasai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata wa ilallahi turja'ul umur. Kemudian ayat yang ke-6, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil laili. Ini masalah yuliju tadi kita sebut tadi, kan, iaitu masuk, kan, masuk. Maknanya ini ialah Allah Taala berkata, memberitahu kepada kita malam tu dimasukkan ke dalam siang. Kemudian tu siang dimasukkan ke dalam malam. Maknanya dia bertukar ganti, Masuk macam mana? Masuk. Jadi kita tengok macam mana. Dia tidak ada ketetapan yang tetap, matahari naik waktu pukul berapa, kan. Esok lain, lusa lain, hari ni pukul berapa? Di sinilah di Brunei ni 6.31. Pukul 6.31 matahari keluar. Esok lain pula, lusa lain pula, kan. Dia akan berubah, kan. Berubah. Of course lah, kan. Kadang-kadang sehari dia tak berubah, kita nampak macam tak berubah, tapi sebenarnya dia berubah. Second, takkanlah second pun nak ubah, kan. Jadi maknanya waktu subuh tak sama, kan. Matahari jatuh maghrib, kita nama dia maghrib. Maghrib sama tak? Tak sama. Dulu 2-3 bulan lepas, maghrib ni ialah pukul 6 petang. Tapi sekarang dah pukul 6.20. Di sinilah saya cerita ni di Brunei Darussalam ni. Waktu subuh, waktu naik matahari. Dulu di sini pukul berapa? Pukul 6.05.
Sekarang dah pukul 6.30. Nampak tak? Jadi macam mana tu? Macam siang tu telah mengambil sedikit daripada waktu malam. Itu kita di negeri ni lah, di negeri Khatulistiwa ni kan. Tapi kalau berada di negeri-negeri di hemisfer yang jauh, di musim sejuk, musim panas tu kan, nampak sangat kan, matahari itu sangat-sangat berbeza kan. Dalam masa 2-3 bulan saja, Masya Allah kan. Jadi itu maksudnya Allah Ta'ala memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Maknanya malam ambil waktu sebahagian daripada waktu siang tu, beri kat aku lah, dia kata, beri pada aku nak ambil sikit. Lepas tu nanti siang, waktu musim berubah, maka yang ni pula cakap tak, mai aku nak ambil sikit. Jadi yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar fil laili wa huwa alimun bizatis sudur. Jadi kalaulah Allah Ta'ala tu yang berkuasa menentu, tahu semua tu saat-saat ketika-ketikanya, apa sangat yang ada dalam diri manusia. Jadi Allah Ta'ala sebut sini kan, wa huwa alimun, dia tahu apa yang ada di dalam bizatis sudur, zatis sudur, apa yang ada di dalam dada manusia. Jadi dalam dada manusia ni, ulama sebutkan semua sekali termasuk tu apa? Iaitu apa lintasan hati, apa perasaan dalam hati, apa emosi kita kan. Kita rasa marah, kenapa kita rasa marah kan? Kenapa kita suka, kenapa kita tak suka, kenapa kita minat ni kan? Kalau kita minat satu benda yang salah kan, kita minat, contohlah kata minat kepada apa orang kafir, artis-artis kafir lah, macam-macam kita minat tu kan. Minat kita tu Allah Ta'ala tahu kan, jaga-jaga kan, minat kita tu adalah salah. Jadi jangan berminat dengan apa yang Allah Ta'ala tak beri kepada kita, kepada minat benda-benda yang salah kan. Jadi kenapa kita nak berminat juga, gitu kan. Jadi seterusnya kita sebut lagi, Allah Ta'ala sebut wa huwa alimun bizatis sudur aminu, oleh kerana itu maka berimanlah kamu semua. Untuk siapa ni? Untuk semua manusia, tapi khususnya kepada orang beriman lah, kepada orang beriman dan suruh kepada manusia. Kata ulama tafsir, linnasi jami'an wa khususan lil mu'minin. Jadi orang mukmin ni pun kena beriman juga. Ya betul, kerana iman ni dia turun naik kan. Jadi beriman, kena yakin, kena sabat. Sabat maknanya tetap teguh di atas keimanan. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu. Yang kedua, yang pertama wa anfiqu. Allah Ta'ala kata dah beriman, kena infak pula. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Kamu hendaklah berinfak daripada apa yang Tuhan telah jadikan, yang Allah Ta'ala telah jadikan, iaitu harta lah, yang kamu ni mustakhlafin. Mustakhlafin maknanya ada dua makna di sini. Yang pertamanya ialah Allah Ta'ala telah beri kepada kamu boleh kontrol. Mustakhlafin, Allah Ta'ala beri kepada kamu boleh kontrol apa? Boleh kontrol harta tu. Tengok kan, harta ke binatang ke kan, manusia ni boleh kontrol. Kadang-kadang ni tak jadi harta kita buat bisnes, jadi harta kita. Kadang-kadang kita ni tak dapat projek ni, tak dapat tender ni, tengok-tengok jadi dapat tender pada kita, jadi harta kita. Kadang-kadang kita duduk saja kan, tapi adalah orang tua kita mati, saudara kita mati, kemudian kita dapat harta pusaka, jadi harta kita. Jadi Allah Ta'ala kata diberi kemudahan. Jadi apabila Allah Ta'ala beri kepada kita, sebenarnya dia tu nak uji kita. Nak uji kita apa kita buat dengan harta-harta tu. Jadi Allah Ta'ala sebut sini mustakhlafin. Mustakhlafin maknanya Allah Ta'ala. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mustakhlafin ni ialah artinya ialah yang diwarisi. Maksud diwarisi tu, dulu harta bukan harta kamu, tapi Allah Ta'ala jadikan dia tu jadi milik kamu kerana orang tua kamu, kerana ini mati, meninggal, maka dia diwarisi kepada kamu. Jadi semua tu yang pentingnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berikan kepada manusia ni macam-macam. Jadi beri kepada kita sehingga kita ni boleh menguasai harta. Jadi Allah Ta'ala nak tengok kita ni guna buat apa harta tu, infak ataupun tidak. Jadi Allah Ta'ala kata sini, iaitu apa? Yang Allah Ta'ala telah memberikan harta itu kepada kita sebagai mustakhlafin. Jadi kemudian tu fallazina amanu minkum, maka orang-orang yang beriman di kalangan kamu, wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dan dia berinfak, dia beriman dan berinfak. Jadi seolah-olahnya sini kan, infak ni satu benda yang besar. Ayat ni dikatakan turunnya apabila Saidina Uthman radhiyallahu anhu. Uthman ni seorang yang hebat ni. Dalam peperangan Tabuk dia katakan perkara ni berlaku. Jadi sebab itulah kita kata bahawa ayat ini jelas menunjukkan kepada apa? Iaitu turunnya di Madinah. Kerana berlaku dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni berlaku pada bulan Rejab. Bulan Rejab sebelum bulan Syaban. Bulan Rejab, kita tak masuk lagi bulan Rejab tahun ni. Bulan Rejab pada tahun yang ke-9 Hijriah. Iaitu Nabi SAW buat Hajjatul Wida' pada tahun bulan Syawal. Kan? Selepas daripada itu, tapi 2-3 bulan sebelum itu Nabi telah pergi ke Tabuk, musim panas. Pada masa itu, musim panas dipanggil dalam Quran sebagai
Ghazwa al-Usrah. Pada masa itu peperangan yang sukar. Kenapa? Kena buahnya baru nak berbuah pokoknya kan. Dan kemudian musim panas, jarak dia jauh, nak lawan dengan tentera yang sangat besar, iaitu tentera Rom. Jadi akhirnya dinamakan situ dalam Quran sebut sebagai al-Usrah. Usrah ni maknanya susah, yang sukar. Jadi Nabi SAW naik atas mimbar. Naik sebelum peperangan ni kan, Nabi memberi semangat kepada orang-orang beriman supaya berperang, nombor satu. Yang keduanya, supaya berinfak. Jadi sahabat-sahabat siapa yang nak berinfak? Siapa yang berinfak? Yang mula-mula sekali ialah Uthman radhiyallahu anhu. Dialah yang kata, ya Rasulullah, aku beri 100 ekor unta, siap dengan barang-barang keperluan untuk peperangan, untuk perjalanan ini. Jadi Nabi turun satu anak tangga. Dia kata anak tangga mimbar tu. Kemudian Nabi bagi semangat lagi. Siapa lagi menyahut seorang tu? Uthman. Uthman sampailah kepada 3 kali. Jadi 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta. Apa lagi Uthman bagi? Dia beri 1000 dinar emas. Dia kata, aku beri, aku sedekahkan, aku infakkan 1000 dinar emas. Kemudian Nabi SAW kata selepas daripada tu kepada Uthman, dia kata ma darra Uthman ma amila ba'dal yaum. Apa-apa yang Uthman buat selepas hari ini tidak akan memberi mudarat lagi kepadanya. Sebab apa? Dia dah beri 300 dan bahkan ada ulama kata sampai 900, ada kata sampai 1000. Kemudian dia beri pula 1000 dinar emas. 1000 dinar emas ni, tuan-tuan sahabat-sahabat semua tahu tak nilai dia? Kalau nilai dia ikut sekarang ni ialah bersamaan dengan lebih kurang 180,000 dolar Brunei. Kali dengan 3 untuk Malaysia. Kali dengan 3. Maknanya lebih kurang 600,000, 500,000. 500,000 maknanya setengah juta. Diberikan untuk apa? Untuk infak dia jangan. Itu selain daripada unta, tu emas ni kan, duit emas saja. Nak tunjukkan kaya orang zaman tu, nombor satu ni. Dan yang kedua, berpemurahnya dia ni kan. Pemurahnya Sayyidina Uthman. Allah Ta'ala puji dia. Jadi fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Itu turun ulama kata itulah ayat ini turun untuk Sayyidina Uthman. Selepas daripada tu ramai lagi lah sahabat-sahabat lain. Abu Bakar semua hartanya. Umar separuh daripada hartanya. Abdul Rahman bin Auf separuh daripada hartanya, dan begitulah seterusnya. Allah Ta'ala kata seterusnya, wa ma lakum la tu'minuna billah. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala berkata, kenapalah, malakum sini soalan, tapi soalan tu adalah soalan nak katakan kenapa kamu ni li ta'jib, dia kata sini. As-soal istifham li ta'jib, kenapalah kamu ni tidak beriman? War rasul yad'ukum, sedangkan rasul tu menyeru kamu, memanggil kamu, maknanya berdakwah kepada kamu, litu'minu bi rabbikum, supaya kamu beriman dengan Tuhan kamu. Wa qad akhadha mitsaqakum, sebut sini, dan Allah Taala telah mengambil mitsaq kamu. Mitsaq di sini apa? Ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa Allah Taala telah mengambil mitsaq kamu. Mitsaq artinya itu masa dulu tu. Masa di hari kita ni kan, masih lagi di dalam alam arwah tu, Allah Taala telah bertanya daripada sulh bin Nabi Adam, ditanya kita semua kan, alastu bi rabbikum qalu bala, kita berkata semua, kamulah Tuhan kami. Jadi itu adalah mitsaq, dia kata. Allah Taala telah mengambil mitsaq. Pendapat yang kedua mengatakan mitsaq ni ialah bukannya hari tu, tapi mitsaq tu maknanya ialah petunjuk Allah, dalil-dalil Allah. Ibnu Katsir telah bawakan satu berkenaan dengan perkara ni. Ibnu Katsir, iaitu menceritakan tentang apa? Iaitu tentang satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa kan? Kamu rasa pelik tak terhadap keimanan? Siapakah yang kamu rasa pelik terhadap keimanan dia? Jadi sahabat-sahabat menjawab, malaikat. Allah Ta'ala kata, Nabi SAW kata, tak pelik malaikat. Sebab apa? Malaikat tu melihat Allah SWT. Dia berjumpa dengan Allah SWT. Kemudian Nabi para sahabat menjawab, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dia kata tak pelik. Sebab apa? Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni dapat wahyu. Kemudian Nabi tanya lagi, mereka menjawab, sahabat menjawab, dia kata, kami ya Rasulullah. Dia kata, Nabi SAW kata, tak pelik kamu. Sebab apa? Kamu melihat aku, kamu berjumpa dengan aku. Lalu Nabi kata, ialah orang-orang yang datang selepas daripada kamu, mereka hanya tengok kepada Al-Quran, tapi mereka beriman kepada Al-Quran. Jadi Masya Allah kan, kita yang hidup di akhir zaman ni, di akhir selepas tak jumpa Nabi, tapi kita beriman dengan Nabi, mempunyai kelebihan yang tertentu. Jadi itu dia kata, waqad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Ayat yang ke-9, huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minaz zulumati ila nur. Kita jelaskan sebelum daripada ni, kita telah ceritakan tentang bahawa Allah Ta'ala telah menyayangi kita, diberikan kepada kita, dihantar Rasul-Rasul
Untuk apa? Untuk keluarkan kita ni daripada kesesatan, daripada kesyirikan, daripada dulu ni kita ni orang Melayu ni kan adalah orang Buddha dan juga orang Hindu kan. Allah Ta'ala datang dengan pendakwah-pendakwah daripada negeri Arab lah, mana-mana kan, pedagang-pedagang dan sebagainya, kita jadi orang beriman. Masya Allah kan, untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada nur, kepada cahaya. Sekarang kita berada dalam cahaya. Wa innallaha bikum la raufur rahim. Allah Ta'ala tu sayang pada kita. Rauf rahim. Sayang dan juga sangat-sangat memberi rahmat kepada kita. Dia tak biarkan kita mencari sendiri. Ayat seterusnya, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, iaitu Allah Ta'ala berkata, wa ma lakum alla tunfiku. Oleh kerana tu Allah dah sayang pada kamu. Kamu ni pula macam mana ni? Jadi Allah Ta'ala sebutlah soalan selepas tu, wa ma lakum. Wa ma lakum ni perkataan dalam bahasa Arab erti, apalah kamu ni? Kenapalah kamu ni? Maknanya pelik. Kenapa kamu ni? Ma lakum alla tunfiku fi sabilillah. Kamu tak infak di jalan Allah. Maknanya Allah Ta'ala sekarang ni nak macam kita nak kata marah lah kepada orang-orang yang beriman, kepada manusia yang tidak berinfak di jalan Allah kan. Dia infak di jalan diri sendiri, berinfak untuk makan sendiri, berinfak untuk keperluan sendiri. Tapi di jalan Allah tidak. Wa ma lakum alla tunfiku fi sabilillah. Kenapalah kamu tidak menginfakkan fi sabilillah? Sedangkan apa? Walillahi mirasus samawati wal ardi. Sedangkan bagi dialah miras. Miras ni maknanya ialah kita kata warisan tapi maksudnya sini dia kata, ulama-ulama kata ialah maksudnya dialah yang memberi kepada kamu harta-harta ni, memberi harta kamu kepada kamu ni. Kamu dulu lahir tak ada apa-apa, tiba-tiba kamu membesar, kamu dapat harta, kamu bekerja, kamu pandai. Allah Ta'ala yang beri semua tu kepada kita. Tapi kenapa kamu tidak berinfak? La yastawi minkum man anfaqa. Kemudian Allah Ta'ala cerita lagi derajat-derajat. Okeylah kata bagus kalau kamu nak infak sekarang, bagus tapi ingat infak tak sama. Tak sama apa? Dalam keadaan Islam tu susah dengan Islam tu senang. Dalam keadaan di mana? Zaman Nabi dulu ada, dalam ayat ini sebutkan min qablil fathi. Sebelum daripada Fatah. Fatah ni maknanya pembukaan kota Mekah. Walaupun ada ulama mengatakan sebelum daripada Hudaybiyah. Kita ambil pendapat yang jumhur mengatakan sebelum pembukaan kota Mekah. Sebelum pembukaan kota Mekah ni, orang Islam ni susah. Di Mekah lagilah susah. Kan? Sebelum pembukaan kota Mekah ni, Islam tak berapa menang. Orang masih lagi tengok orang kafir Quraisy ni yang hebat. Tapi selepas daripada pembukaan kota Mekah, semua dah jatuh ke tangan Islam. Mudah saja. Orang dah tengok Muhammad ni memang hebat, Islam memang hebat. Jadi ramailah ada orang nak bersedekah. Tapi ingat kita sekarang pun kita kena ingatkan, dalam keadaan Islam susah, maka perlukan kepada duit kita, perlukan kepada infak daripada kita, infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan infak belanja kawan saja kan. Itu baguslah sedekah kan, tapi maknanya untuk di jalan Allah. Cerita untuk di jalan Allah. Maknanya infaklah keadaan Islam memerlukan. Kalau Islam dah kaya, Islam dah ni lah, barulah kita nak infak. Tu cerita lain dah tu kan. Tu kurang, bukan tak dapat pahala, tapi pahala dia kurang. Nak cerita ni derajat yang berbeza walaupun kemungkinan ialah duit yang sama, jumlah sama. Kemudian dia kata situ, lepas daripada tu ialah Allah Ta'ala kata waqatal, dan juga berperang. Berperang pun sama juga. Berperang artinya sini ialah berjuang. Maknanya berusaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan senang, dalam keadaan Islam dah menang, tiba-tiba barulah kita nak ni, maka pahalanya kurang sikit. Walaupun semua tu sahabat akan dapat pahala. Sahabat lepas daripada Fathu Mekah, sebelum Fathu Mekah, semua tu dapat pahala. Nabi SAW kata, la tasubbu ashabi. Jangan kamu cela sahabat aku. Kamu tak akan sampai dapat untuk apa ni, walaupun kamu ni kamu mensedekahkan segunung emas Uhud, dia kata. Sebesar Uhud untuk emas, kamu tak akan dapat sampai. Walaupun semut ni maknanya satu cupak lah kata yang dinafkahkan di jalan Allah oleh para sahabat. Jadi itu maknanya ada para sahabat. Jadi para sahabat ni mempunyai kedudukan yang hebat lah. Sebab apa? Mereka ni terutama yang mula-mula as-sabiqunal awwalun tu. Kemudian ayat yang terakhir selepas daripada tu Allah Ta'ala kata man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Allah Ta'ala kata infak-infak ni macamlah beri hutang kepada Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala perlukan kepada hutang. Allah Ta'ala tak perlu daripada kita, tapi Allah Ta'ala nak menggalakkan kita kan. Kamu ni macam memberi kepada Allah, macam Allah Ta'ala minta kepada kamu sekarang ni. Infaklah. Tiba-tiba kita buat tak tahu, kita buat donor. Bukankah satu benda yang pelik? Allah sedangkan Allah Ta'ala ni bila kita infak di jalan dia akan dikata apa? Fayudha'ifahu lahu walahu ajrun karim. Allah Ta'ala nak
mudha'afah. Mudha'afah tu makna ganda-gandakan. Berapa kali ganda? 10 pasti. 700 itu Allah Ta'ala dah janji. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha'. Orang-orang yang dia nak, dia akan beri. Bergantung kepada niat dia, bergantung kepada kesungguhan dia, bergantung kepada kesukaran dia, maka dia akan dapat pahala yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kita berhenti di situ. Minta maaf terpanjang sikit Insya-Allah jumpa lagi di hari esok insya-Allah di muka surat 539 insya-Allah. Hari ini muka surat 538. Moga-moga kita akan menjadi orang-orang yang menginfakkan diri, iaitu dan juga menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi